bersatu kita warga UiTM, kita bangsa perkasa, taat dan setiaku untuk negara, penuh semangat wajar. Kita jangan mudah terlupa pengorbanan perjuangan anak bangsa. Kita jangan mudah terleka kemajuan keamanan yang ada. Kita berterima kasih pada pemimpin-pemimpin negara. Kita rasa penuh bersyukur kerahmatan kemuliaan darinya. Kamilah pendukung pewaris bangsa, kamilah pejabat bangsa Malaysia, kamilah warga berwawasan untuk negaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua bakal pelajar UiTM Cawangan Johor, sama ada di kampus Segamat maupun di kampus Pasir Gudang. Saya Dr. Syafinas binti Makmur. Saya adalah pegawai perubatan unit kesihatan UiTM Cawangan Johor kampus Pasir Gudang. Saya juga mewakili Dr. Muhammad Ali bin Talib, pegawai perubatan unit kesihatan UiTM Cawangan Johor kampus Segamat. Saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua pelajar kerana telah terpilih menjadi sebahagian daripada kami. Selamat datang diucapkan. Gunakanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya dan insya-Allah saya doakan semua pelajar berjaya. Pada hari ini, saya akan memberikan taklimat kesihatan. Saya akan menerangkan perkhidmatan-perkhidmatan yang terdapat di unit kesihatan, tata cara mendapatkan guarantee letter sekiranya pelajar masuk ke dalam ward dan lain-lain yang pada saya penting kepada pelajar sekalian. Okey. Sebelum kita mulakan taklimat kita, saya ingin menunjukkan bahawa inilah unit kesihatan di UiTM Cawangan Johor. Di sebelah kiri adalah unit kesihatan UiTM Cawangan Johor kampus Segamat. Manakala di sebelah kanan adalah unit kesihatan UiTM kampus Pasir Gudang. Di unit kesihatan, kami mempunyai visi iaitu mewujudkan satu masyarakat universiti yang sihat dari segi fizikal, mental, sosial dan spiritual. Pendek kata seimbanglah agar visi dan misi Universiti Teknologi MARA dapat dicapai. Kami juga mempunyai misi melahirkan masyarakat universiti yang sihat secara menyeluruh melalui perkhidmatan kesihatan yang komprehensif dan berkualiti serta menggalakkan gaya hidup sihat. Kami beriltizam untuk berusaha memastikan perkhidmatan kesihatan yang berkualiti dan profesional, perkhidmatan yang mesra, segera dan bertanggungjawab, persekitaran klinik yang bersih, selamat dan kondusif, serta penambahbaikan perkhidmatan kesihatan yang berterusan. Di unit kesihatan, kami berusaha agar 80% pelanggan yang mendapatkan rawatan di unit kesihatan mendapat konsultasi perubatan dalam tempoh 30 minit selepas pendaftaran, manakala 95% pelanggan berpuas hati dengan perkhidmatan perubatan yang diberikan. Sama-sama kita doakan. Okey, gambar-gambar ini adalah unit kesihatan di kampus Segamat. Di sebelah kiri atas adalah kaunter saringan. Kaunter saringan seperti juga di mana-mana hospital dan juga klinik.
Selepas pelajar membuat pendaftaran, pelajar akan diperiksa tekanan darah dan juga suhu di kaunter saringan, dan kemudian seterusnya pelajar akan menunggu di ruang menunggu di sebelah kanan atas tu sebelum nama pelajar dipanggil. Selepas nama pelajar dipanggil, pelajar akan masuk ke dalam bilik konsultasi di mana pelajar akan berjumpa dengan penolong pegawai perubatan ataupun pegawai perubatan. Jadi di kampus Segamat dan Pasir Gudang, kami mempunyai hanya seorang pegawai perubatan dan masing-masing kampus mempunyai 2 orang penolong pegawai perubatan, dan di mana pelajar akan mendapatkan konsultasi dan juga rawatan. Sekiranya perlu, jikanya terdapat prosedur, maka pelajar akan dirawat di bilik rawatan. Okey, pada slide yang seterusnya pula, ini saya tunjukkan ruang jururawat di mana prosedur kejururawatan dilakukan di situ. Asma B. Jadi pelajar-pelajar yang mempunyai penyakit asma tak perlu bimbang. Anda boleh mendapatkan nebulizer di unit kesihatan. Bilik kecemasan, di mana prosedur-prosedur dilakukan di situ. Dan kalau kita tengok ada gambar ambulans. Di kampus Segamat, kita ada 1 unit ambulans, dan di Pasir Gudang juga mempunyai 1 unit ambulans, di mana jika pelajar perlu dirujuk di hospital berdekatan, insya-Allah perkhidmatan ambulans tersedia. Selepas pelajar mendaftar sebagai pelajar di UiTM, pelajar terlindung di dalam skim perkhidmatan kesihatan pelajar ataupun SPKP. Jadi saya terangkan apa itu SPKP. SPKP ni adalah kemudahan perkhidmatan kesihatan pelajar, di mana perkhidmatan perubatan ini adalah untuk pelajar sepanjang tempoh pengajian di UiTM. Dia juga meliputi kemudahan di unit kesihatan UiTM kampus cawangan negeri seluruh negara. Maksudnya macam mana tu? Maksudnya macam gini. Sebagai contoh, sekiranya pelajar berasal daripada Kedah tetapi belajar di kampus Pasir Gudang, dan pada cuti semester pelajar pulang ke kampung halaman, pelajar boleh mendapatkan perkhidmatan kesihatan di UiTM Cawangan Kedah. Pelajar juga boleh mendapatkan guarantee letter daripada situ. Jadi tak perlu bersusah payah balik semula ke kampus masing-masing. Kemudian SPKP ini juga merangkumi kemudahan oleh klinik kesihatan kerajaan saja atau hospital kerajaan di Malaysia, termasuk Hospital Universiti, Institut Jantung Negara IJN, dan juga Institut Kanser Negara IKN. Kalau di Pasir Gudang, hospital yang terdekat adalah Hospital Sultan Ismail dan Hospital Sultanah Aminah. Klinik kesihatan yang terdekat adalah Klinik Kesihatan Masai dan Klinik Kesihatan Pasir Gudang. Kalau di Segamat, hospital yang terdekat adalah di Hospital Segamat. Sekiranya pelajar perlu mendapatkan rawatan lebih lanjut, rawatan tersebut tidak dapat diberikan di unit kesihatan UiTM, maka pelajar akan dirujuk ke klinik ataupun hospital kerajaan yang berdekatan, di mana kos rawatan ini ditanggung oleh universiti bergantung pada jumlah yang ditetapkan. Berapa jumlahnya nanti kita akan tengok pada slide yang berikutnya. Dekat unit kesihatan UiTM ni, apa saja perkhidmatan yang tersedia? Di unit kesihatan, pelajar boleh mendapatkan rawatan bagi perawatan pesakit luar, iaitu bukan kecemasan. Contohnya seperti demam, sesama, batuk ataupun cerit-berit yang boleh ditangani oleh unit kesihatan. Untuk perkhidmatan ini tiada sebarang bayaran diperlukan, kerana pelajar telah pun membayar di dalam yuran untuk masuk ke universiti, dah termasuk di dalam situ.
Kemudian untuk kes-kes kecemasan pula, seperti allergy reaction, severe allergy reaction, kemalangan, pingsan, severe asthma attack, sawan dan sebagainya, sekiranya terjadi pada waktu pejabat, akan diuruskan oleh staf di unit kesihatan, manakala kalau di luar waktu pejabat ataupun cuti umum, kes akan diurus oleh staf resident college ataupun di sini kita panggil SRK. Kes kecemasan akan dirujuk ke hospital kerajaan yang terdekat dan dibawa oleh ambulans yang kita lihat tadi. Okey. Apakah prosedur rawatan yang boleh dilakukan di unit kesihatan? Okay, di unit kesihatan, kami boleh melakukan TNS, toilet and suturing, ataupun kita panggil jahit luka. Kemudian kita boleh melakukan simple dressing ataupun cuci luka. Prosedur-prosedur lain seperti rawatan untuk bisul, mengeluarkan nanah dan sebagainya. Okey, di unit kesihatan juga kita mempunyai makmal, di mana makmal kita boleh melakukan ujian darah asas ataupun full blood count dan juga ujian air kencing. Jadi pemeriksaan lain sekiranya perlu, contohnya pelajar didapati perlu melakukan ujian liver function test ataupun kidney function test ataupun ujian thyroid, pelajar akan dirujuk ke klinik kesihatan ataupun hospital yang berdekatan tertakluk kepada rujukan. Okey, untuk rawatan pergigian pula, dekat unit kesihatan kampus Segamat dan unit kesihatan Pasir Gudang, kami tak ada doktor gigi. Jadi kami tidak dapat menyediakan rawatan pergigian. Jadi sekiranya perlu, para pelajar akan dirujuk ke klinik pergigian kerajaan yang berhampiran. Okey, again, untuk rujukan ke hospital, kes yang tak dapat dikendalikan oleh pihak unit kesihatan akan dirujuk ke hospital, dan saya perlu ingatkan di sini adalah rujukan yang kami berikan adalah hanya di hospital kerajaan sahaja. Okey, di sini pelajar boleh tengok bilik makmal di kampus Segamat. Mesin yang ada adalah mesin hematology analyzer ataupun mesin pemeriksaan darah. Kemudian urine analyzer atau mesin pemeriksaan untuk air kencing. ECG ataupun electrocardiogram sekiranya terdapat pelajar yang mengadu sakit dada. Okey. Dua mesin ni rasanya dah familiar kot. Mesin untuk memeriksa tekanan darah dan juga untuk glukometer ataupun mesin untuk memeriksa kadar gula di dalam darah. Okey, kalau pelajar tadi dah dirujuk ke hospital, berapa agaknya yang ditanggung dan apa agaknya kelayakan ward bagi pelajar? Okay, macam kaki tangan kerajaan kan, dia ada kelayakan macam itu. Untuk pelajar, pelajar layak bagi kelas kedua ataupun kelas ketiga, tetapi pengecualian di Hospital Putrajaya, di mana di Hospital Putrajaya ada kelas 1 saja. Jadi pelajar layak masuk ke kelas 1, 4 katil. Okay, di UiTM juga, di unit kesihatan, kami ada kemudahan ward sementara. Ini adalah gambar ward sementara di kampus Segamat, di mana pelajar yang perlukan pemerhatian akan diletakkan di sini dan dirawat pada waktu pejabat. Okey, tadi saya ada sebut macam mana nak dapatkan guarantee letter ataupun surat jaminan. Okey, guarantee letter ni apa? Sebenarnya guarantee letter ni adalah surat yang pelajar perlu berikan kepada pihak hospital sekiranya pelajar masuk ke dalam ward. Kemudian bil hospital akan dipost ke UiTM dan akan diuruskan oleh unit kesihatan bagi tujuan pembayaran dia.
Jadi, guarantee letter ini dikeluarkan oleh unit kesihatan UiTM pada waktu pejabat. Tapi jangan risau, waktu cuti semester, kami tetap mengeluarkan guarantee letter. Kemudian, sah laku adalah 1 bulan daripada tarikh dikeluarkan. Contohnya, sekiranya tarikh dalam surat itu adalah 1 September 2020, pelajar boleh menggunakan surat yang sama sehingga 1 Oktober 2020. Kalaulah surat itu tarikhnya telah luput, pelajar boleh menghubungi staf di unit kesihatan untuk tujuan pembaharuan surat tersebut. Okey, sekali lagi, surat ini hanya untuk kemudahan rawatan di hospital kerajaan sahaja. Dan sekiranya pelajar mendapatkan rawatan di klinik ataupun di hospital swasta, bayaran adalah melalui masing-masing lah. Okey, saya tunjukkan ini contoh surat walaupun tak berapa jelas di sini. Ini adalah contoh surat guarantee letter yang akan diberikan pada pelajar. Jadi, pelajar boleh meminta sekiranya pelajar tak dapat datang lebih awal di unit kesihatan untuk mendapatkan hard copy, kami boleh memberikan secara fax ataupun melalui email. Okey, saya akan terangkan di sini berapa agaknya jumlah yang ditanggung oleh UiTM. Okey, bagi 1 tahun pengajian, jumlah maksimum yang ditanggung adalah sebanyak RM5,000. Jadi macam ini, untuk semester 1 dan semester 2, maksimum jumlah yang ditanggung bil hospital adalah sebanyak RM5,000. Bil ini termasuk bayaran pendaftaran, pemeriksaan makmal dan X-ray, rawatan, ubat-ubatan, pembedahan dan juga bayaran ward. Bagi semester 2 dan semester 3 dan semester 4, anda layak mendapatkan RM10,000 maksimum, dan bagi semester 5 dan seterusnya maksimum adalah RM15,000. Tapi sebenarnya kadar ini adalah agak tinggi sebab rawatan di hospital kerajaan bilnya tidak setinggi di hospital swasta. Okey, sekiranya pelajar terpaksa mendahulukan bayaran, contohnya kalau bil itu kurang daripada RM50 dan pihak hospital meminta pelajar untuk membayar dahulu, pelajar boleh mengemukakan resit rasmi asal kepada unit kesihatan dan kami kiranya claim semula lah, kami akan menguruskan pembayaran semula dengan pihak bendahari. Okey, MC ni penting kerana pelajar perlu menghadiri kelas, dan sekiranya pelajar tidak dapat menghadiri kelas kerana sakit, MC akan diberikan kepada pelajar, tetapi adalah diingatkan di sini bahawa MC hanya diberikan kepada pelajar yang layak sahaja. MC boleh dikeluarkan di unit kesihatan UiTM ataupun klinik dan hospital kerajaan kalau pelajar duduk di luar. Tapi rasanya semester 1 memang tak adalah yang duduk di luar college. Ataupun sijil cuti sakit klinik swasta. Tapi MC tersebut sebenarnya tak, kalau pelajar mendapatkan sijil cuti sakit di klinik swasta, MC tidak perlu disahkan oleh pegawai perubatan universiti kerana doktor yang bertugas di klinik kesihatan swasta adalah doktor yang berdaftar dengan KKM. Okey, sekarang kita tengok kos rawatan yang tak ditanggung oleh UiTM. Tak semua hampir semua, tapi tak semua. Pertama, jelas rawatan di klinik ataupun di hospital swasta. Kemudian rawatan kosmetik, suntikan imunisasi sama ada tujuan pelalian biasa macam meningokokal, pneumokokal, influenza, kami tak cover lah, ataupun suntikan semasa wabak kecuali ATT. ATT adalah suntikan tetanus yang diberikan kepada pelajar sekiranya terdedah kepada benda kotor, tanah, gigitan serangga dan sebagainya lah.
Okey, kemudian medical check-up kami juga tak cover. Pelajar sekiranya ada yang mengandung dan melahirkan anak, itu adalah tanggungan sendiri. Peralatan atau pencegahan kehamilan atau kemandulan, peralatan ataupun anggota palsu, perbelanjaan rawatan tradisional, homeopati ataupun alternatif, braces, kerana braces ni sebenarnya termasuk dalam kosmetik lah, rawatan ortodontik. Itu pun kami tak tanggung. Kami hanya tanggung prosedur pergigian yang penting seperti mencabut gigi, menampal gigi, rawatan akar dan sebagainya. Dan juga rawatan semasa di luar negara lah. Okey, dekat Johor, waktu operasi atau waktu pejabat dia lain berbanding dengan di negeri-negeri lain. Bagi pelajar yang bukan berasal daripada Johor, waktu operasi kami adalah jam 8 pagi hingga jam 1 petang. Dan waktu pagi, kemudian kami rehat untuk solat dan makan tengah hari. Kemudian kami sambung waktu operasi jam 2 sampai 5 petang. Kemudian hari Khamis tutup cepat sikit pukul 3.30, juga rehat pada pukul 1 sampai pukul 2 petang. Dan kami juga tutup pada hari Jumaat, Sabtu dan cuti am. Tapi untuk kes-kes kecemasan, insya-Allah kami tetap melayani walaupun pada waktu rehat. Okey, adalah diingatkan kepada pelajar bahawa universiti berhak untuk menyemak kesahihan dan mengesahkan status kesihatan pelajar. Jika terdapat keraguan, calon perlu menjalani semula pemeriksaan dan membuat pengesahan yang baru. Untuk pelajar yang akan mendaftar di Fakulti Kejuruteraan Kimia dan Kejuruteraan Elektrik, insya-Allah setelah pelajar masuk di UiTM ini, kami akan menjalankan ujian bagi buta warna. Dan ni yang paling penting sekali, pelajar diingatkan agar tidak terlibat dengan dadah, kerana calon yang terlibat dengan dadah, pelajar yang terlibat dengan dadah secara automatik akan digugurkan dari universiti. Itu adalah peraturan universiti. Okey, bagi pelajar-pelajar yang baru, pelajar adalah wajib untuk membuat medical check-up. Tetapi bayaran bagi medical check-up macam tadi yang saya katalah tidak ditanggung oleh universiti. Walaupun kasih resit asal, tidak boleh tuntut bayaran dan tak boleh mohon pengecualian medical check-up. So no one is exempted lah. Okey, memandangkan sekarang ni kita sedang mengalami pandemik COVID-19, para pelajar perlu melakukan pemeriksaan kesihatan selepas pandemik COVID-19 di Malaysia diisytiharkan tamat dan boleh dilakukan di klinik kesihatan kerajaan atau swasta dengan tanggungan sendiri. Nanti tengok dekat borang yang para pelajar perlu print tu, borang C ataupun borang lampiran pemeriksaan kesihatan yang lengkap, hendaklah diserahkan kepada bahagian akademik sebelum pengajian tamat. Untuk slide seterusnya, pelajar boleh tengok saringan COVID-19 ini adalah di UiTM Pasir Gudang dan juga Segamat. Sebenarnya di mana-mana UiTM pun, sebelum pelajar masuk ke dalam UiTM, pelajar dikehendaki untuk membuat self-declaration di borang ini, di mana tutorial untuk mengisi aplikasi ni, apps ni boleh didapati di YouTube UiTM. Selepas pelajar mengisi deklarasi tersebut, pelajar akan ditunjukkan adakah pelajar termasuk dalam kategori A, B, C, D ataupun E. Okey, saya terangkan sikit. Siapa dia yang termasuk dalam kategori A? Okey, kategori A insya-Allah tak adalah kot. Adalah mereka yang positif COVID-19 dan perlu dirawat di hospital. Pelajar yang termasuk dalam kategori B, iaitu pelajar yang mempunyai kontak rapat dengan kategori A, contohnya macam ibu bapa ataupun adik-beradik ada yang positif COVID-19, dan pelajar
juga tak boleh datang ke UiTM. Hendaklah melakukan ujian pengesahan COVID-19 serta melakukan home surveillance sesuai dengan arahan oleh pihak kerajaan. Okey, untuk pelajar kategori C pula, dia merupakan kontak rapat bagi kategori B. Jadi, kategori A, kontak rapatnya adalah kategori B. Kategori C, kontak rapatnya adalah kategori B. Kategori C juga, dia tidak boleh berada di UiTM dahulu. Tunggu sehingga keputusan ujian COVID-19 bagi kontak rapat dia, iaitu mereka tergolong dalam kategori B, disahkan oleh pihak KKM. Sekiranya positif, jadi pelajar ini dah jadi B lah. Pelajar perlu menjalani ujian COVID-19 dan kalau negatif, barulah pelajar dari kategori C ni dapat datang ke UiTM. Okey, untuk pelajar kategori D dan E tak ada masalah, boleh masuk ke UiTM, boleh belajar seperti biasa. Okey, pelajar juga diwajibkan untuk mendaftar di aplikasi yang disarankan oleh kerajaan. Yang ini saya rasa ramai kot yang dah mendaftar kat sini. Aplikasi MySejahtera. Kemudian okey, macam mana nak download? InsyaAllah para pelajar semua tahu apps ini boleh di-download di mysejahtera.malaysia.gov.my dan juga boleh dimuat turun melalui App Store, Google Play dan juga Apps Gallery. Okay, sama juga seperti dekat luar. Okey. Apa kelebihan MySejahtera ni? Jadi, para pelajar boleh mengimbas kod QR menggunakan apps ini. Boleh mengesan hotspot. Boleh mengesan lokasi fasiliti saringan yang berdekatan. Juga mendapatkan nasihat kesihatan secara atas talian. Okey, pelajar bertanggungjawab untuk memutuskan rantaian COVID-19 di mana kita mengamalkan 3W, wash. Pelajar dinasihatkan untuk kerap mencuci tangan dengan air dan sabun dan insya-Allah setiap kelas akan disediakan hand sanitizer untuk kegunaan pelajar. Kemudian pemakaian face mask jika bergejala. Pemakaian face mask ni adalah wajib sekiranya pelajar masuk dan menjalani kelas secara face to face. Pelajar dinasihatkan untuk membawa face mask yang cukup untuk kegunaan di dalam kelas dan pelajar perlu sediakan sendiri. Kemudian pelajar diberikan amaran supaya tidak bersalaman atau bersentuhan, mengamalkan etika batuk dan bersin, mengamalkan penjarakan sosial dan kerap melakukan pembersihan. Okey. Selain daripada itu, pelajar juga dinasihatkan untuk mengelakkan 3S, tempat yang sesak, tempat yang sempit dan tertutup dan juga kalau boleh janganlah sembang dekat-dekat. Pelajar juga hendaklah mengamalkan etika batuk dan bersin, pemakaian face mask tadi, palingkan muka daripada orang lain dan makanan dan jangan berkongsi sapu tangan, tuala, telekung dengan orang lain sehingga insya-Allah sehingga COVID-19 pandemik ni selesai. Kita doakan sama-sama lah. Okey, ini juga langkah-langkah yang perlu diikuti oleh pelajar. Okey, sebelum saya wrap up taklimat pada hari ini, saya nak sebarang pelajar yang mempunyai masalah dan juga pertanyaan boleh menghubungi unit kesihatan di nombor yang tertera di kampus Gamat 935-2053. Oh maaf,
Kalau daripada negeri lain 07-935-2053 ataupun di kampus Pasir Gudang 07-381-8715 ataupun 8716. InsyaAllah kami cuba menjawab satu persatu permasalahan yang dikemukakan oleh pelajar, dan nanti kalau ada kes-kes tertentu yang para pelajar rasa perlu maklumkan kepada unit kesihatan, contohnya para pelajar mempunyai penyakit autoimun seperti SLE ataupun penyakit multiple sclerosis ataupun sebarang keadaan kesihatan lain, kanser yang perlukan perhatian dan juga pertolongan daripada unit kesihatan untuk dari segi rawatan susulan, pelajar hendaklah menghubungi staf unit kesihatan dan memaklumkan kepada kami. InsyaAllah kami akan cuba tolong. Akhir kata saya ingin mengucapkan terima kasih kerana menonton taklimat ini. Sebarang pertanyaan boleh hubungi kami dan insyaAllah kami akan cuba membantu. Dan saya ucapkan selamat maju jaya kepada pelajar. InsyaAllah kita akan berjumpa pada minggu hadapan. Terima kasih.